Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan perempuan muslim muslimat sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Hari ini dah 4 Syawal 1441. Ni dah hari keempat dah kita. Kalau nak kira hari ni hari beraya, sebenarnya yang disyariatkan tu raya pertama aja. Raya kedua tu dah boleh puasa dah. Yang ketiga, yang keempat. Tapi dah tabiat kita ni sampai nak raya sebulan Syawal tu taklah menyalahi. Cuma dari sudut sampai kita nak tinggal puasa 6 ataupun amalan-amalan yang kita lakukan sebulan Ramadan baru ni sangat tidak bersesuaian lah. Jadi seolah dia panggil khilaful aula, jadi bercanggah apa yang sepatutnya. Sidang pendengar rahmati Allah sekalian, disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, man sama Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Nabi kata sesungguhnya sesiapa yang berpuasa Ramadan, jadi puasa Ramadan ni puasa sebulan Ramadan dah. Kemudian diiringi dengan 6 hari pada bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, seolah-olah dia berpuasa selama setahun. Jadi mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam bulan Syawal dan kita kata aura Ramadan pun tak habis lagi, semangat Ramadan pun tak habis lagi, mungkin kalau kata hari ni tak puasa lagi, esok kita boleh mulalah. Paling kurang sidang penonton sekalian boleh dapat Isnin Khamis pun jadilah. Sama ada kita nak ambil secara sekaligus 6 hari itu, ataupun kita boleh buat secara berselang-selang Isnin Khamis, kena 3 minggu selesailah. Jadi tuan-tuan, perempuan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita puasa sebulan baru ni. Sebenarnya sebulan Ramadan, kita panggil madrasah Ramadan, taklah pelik untuk kita buat sesuatu kebaikan. Sebab pada ketika tu kita hanya diuji dengan adakah kita boleh kawal, kita boleh kontrol hawa nafsu kita. Sebab tu bila sambung Aidilfitri, orang kata sebagai tanda kesyukuran kita berjaya melawan hawa nafsu kita. Sebab apa hawa nafsu? Sebab sebulan Ramadan bila syaitan, iblis laknatullah diikat, jadi kita hanya kawal. Seolah-olah sebulan Ramadan ni kalau kita dapat kawal nafsu kita, masuk Syawal pun mudah-mudahan kita boleh patahkan. Kita kata bisikan syaitan, bergabung pula nafsu jahat kita, menyebabkan apa yang kita lakukan sebulan Ramadan dah bertukar rupa. Jadi sebelum Ustaz nak masuk tajuk berkaitan dengan kitab Al-Iman ni, cuma Ustaz nak peringatkan tentang untuk Ustaz sendiri juga, bila kita puasa sebulan Ramadan, kesannya jangan kita habis sebulan Ramadan puasa, sepatutnya puasa sunat 11 bulan lagi, termasuklah Syawal. Ini ujian kita, medan pertama kita. Kalau bulan Syawal 6 hari kita tak boleh nak puasa, jangan haraplah masuk Zulqaidah, masuk Zulhijjah, masuk Muharram tahun depan kita boleh puasa paling kurang sebulan 3 hari. Jadi sebulan Ramadan kita berjaya mendidik diri kita untuk solat sunat. Yang bulan lain jangan haraplah kita nak solat 8 rakaat campak witir 3 rakaat sekaligus, ataupun kita nak semayang 20 rakaat campak 3 dengan witir 23. Satu keajaiban, satu benda yang kita kata bulan ni tak mampu nak buat. Setakat kita kata selama ni duk buat qabliyah ba'diyah aja, kan? Tetapi panjangkan ke bulan-bulan yang lain. Sebab Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang solat 8 campak witir 3 rakaat tu bukan Ramadan saja, bahkan berlaku juga di luar bulan Ramadan.
Jadi sidang penonton dirahmati Allah sekalian, begitu juga bila kita puasa Ramadan baru ni, alhamdulillah kita boleh baca Al-Quran, sebab bulan Al-Quran adalah bulan Ramadan, iaitu bulan Ramadan adalah bulan penurunan Al-Quran. Jadi alhamdulillah orang kita boleh baca Al-Quran. Jadi ada yang boleh khatam sampai 2 kali, ada yang sekali, ada yang tadar. Masya-Allah. Ini pun satu keajaiban. Kan? Tetapi hari ini dah 4 Syawal, berapa muka surat dah kita baca. Kan? Jadi inilah ujian kepada kita sebenarnya. Setakat sebulan kita boleh buat, 11 bulan kita tak boleh buat. Nayalah kita kata. Kan? Sebab itulah kadang-kadang sebulan Ramadan ni pahala yang berganda. Jangan sangka 11 bulan lagi pun kalau kita buat lillahi ta'ala, ikhlas kerana Allah, ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, pahala berganda. Kan? Pahala berganda. Begitu juga dalam bulan Ramadan, kalau kita boleh, kadang-kadang kita beli makanan lebih, kita bagi kat jiran, kadang-kadang kita bagi dekat anak yatim, kat asnah, kita sedekah apa semua. Sebab apa tabiat ini hanya bulan Ramadan sahaja. Sebab apa tabiat yang kita bagi fitrah RM7 je. Setengah orang nak banyak fitrah tu ketak tangan. Kan? Ketak. Padahal RM7 dia pergi beli nasi kandang. Nasi kandang tu RM7. Baru dapat ayam goreng seketul dengan telur rebus sebiji. RM7 lah. Kita bayar RM7 untuk setahun. Kan? Apa salahnya RM7 ni kita panjang-panjangkan ke bulan lain. Paling kurang pun beli nasi sebungkus nak bagi kat siapa-siapa. Kan? Ataupun nak bagi dalam bentuk makanan. Ataupun nak bagi dalam bentuk beras. Kan? Ataupun kita nak bagi dalam bentuk wakaf tunai kepada ma'ims. Ini salah satu kaedah untuk kita panjang-panjangkan infak kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam bulan Ramadan baru ni, kuliah kita kita masih lagi dalam perbincangan menghadap Allah dan hisab amalan. Jadi hari ini kita kata dah masuk pertengahan perintah kawalan pergerakan bersyarat. Baru ni kira ni dah masuk siri kedua lah. Kita dah habis dah 14 hari pertama. Hari ni masuk 14 hari yang kedua. Nak kira tu tamat 9 Jun 2020. Jadi kita tak pastilah apa yang kerajaan nak cadangkan selepas tu, kerajaan nak tetapkan selepas tu, PKP apa selepas lagi tu, kita tunggulah. Tapi yang pastinya dalam tempoh ni masing-masinglah kita jaga. Kan, janganlah kita kena ingat macam ni. Patuh kepada ulil amri adalah suatu ibadat. Itu je. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin ulil amri dalam kalangan kamu. Mudah-mudahan bila kita jaga, kan, stay home, stay safe semua ni, mudah-mudahan kita boleh kawal lah penularan dan kita boleh putuskan kita kata rantaian COVID-19 mudah-mudahan. Di samping kita berdoa banyak-banyak. Sidang penonton dirahmati Allah sekalian, sebelum ni kita telah membaca beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW berkaitan dengan suatu tempoh selepas daripada mahsyar semua manusia akan dibawa ke satu tempat, dibawa menghadap Allah dan dibicarakan amalan pada ketika tu. Maksudnya Allah akan bicarakan amalan kita ni satu persatu. Kan? Sebab tu dalam ayat yang lalu kita baca bagaimana Tuhan kata ada manusia ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, ada manusia yang diberi kitab sebelah tangan kanan dia. Dan ada manusia yang diberi kitab wara'a zahri, melalui belakang, iaitu sebelah kiri. Wallahu alam. Apapun, berdoalah supaya kita sidang penonton sekalian dengan amalan yang kita lakukan, dengan amalan yang ikhlas dan mengikut Nabi SAW, inilah kemuncak kepada ish kita ni nak terima sebelah mana ni, kanan ke kiri ni. Kan, sebab tu sunnah kita dekat dunia ni mendahulukan kanan dan perkara yang baik. Kan, makan, minum, benda baik semua kanan. Nak sikat rambut, nak pakai kasut, semua kanan. Mudah-mudahan ada keberkatan di situ. Akhirat nanti kita masuk ashabul yamin, golongan kanan, bukan ashabul shimal, golongan yang kiri, wal ayazubillah. Sidang penonton dirahmati Allah sekalian, kita telah baca bagaimana
Tuhan sebut dalam kuliah yang lalu dalam surah Al-Jasiyah ayat 29, hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Ada dua ayat Al-Quran. Ada ayat Al-Quran yang Tuhan sebut iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Dalam surah Al-Isra ayat 14. Allah kata iqra kitabaka, bacalah kamu akan kitab kamu. Kita yang dicatat amalan kita oleh malaikat kiraman katibin ni, raqib dan atid ni. Masa kita hidup dekat dunia ni, hari yang kita menghadap Tuhan, Tuhan kata iqra kitabaka, bacalah kitab kamu. Kafa binafsikal yaum, padanlah hari ini diri kamu tu untuk kamu hisap, untuk kamu sendiri. Kalau kita kata sekarang ni, kita jaga kita kan untuk kita putuskan rantaian COVID-19. Untuk akhirat nanti Tuhan kata kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Hari ni padan kamu sendiri untuk hisap amalan kamu. Baca sendirilah kitab kamu. Manakala dalam surah Al-Jasiyah Tuhan kata macam mana? Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq. Tuhan kata inilah kitab, buku catatan hak kami catat untuk kamu dulu, yang akan baca, yang bertutur untuk dia sendiri baca. Kan? Jadi wallahu alam, kita kata hak cerita ni Tuhan cerita, bagaimana keadaan ni wallahu alam. Kita baca pun Tuhan sebut, kita baca untuk kita pun Tuhan sebut. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Tuhan kata sesungguhnya kami telah menyuruh kitab ini mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Maksudnya dia catat, dia baca. Allahu Akbar. Jadi sidang penonton rahmat Allah sekalian, jadi hari ini kita nak tengok apa kesimpulan ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW berkaitan dengan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan ditimbang amalan kita. Okey, dalam kitab Al-Iman yang kita baca ni, kitab Al-Iman ni sidang penonton sekalian sangat baguslah. Kalau kata kita kat Perlis ni, kita cadangkan ramai ustaz kita ni kira beli buku ni lah. Dulu Jabatan Mufti yang Perlis ada bagi kitab ni. Ni bukan ustaz nak berniaga tak. Ustaz nak tunjuk kitab je. Beli-beli sendirilah. Kan? Beli sendiri sebab duit raya habis banyak dah. Kan? Jadi, boleh cari kitab Al-Iman dekat kedai buku, tuan-tuan sekalian. Al-Iman arkanuhu wa haqiqatuhu wa nawaqituhu. Kitab Al-Iman ni dia membicarakan rukun iman yang 6. Kan? Jadi rukun iman yang 6, arkanuhu rukun-rukunnya, hakikatnya, wa nawaqiduhu dan perkara yang boleh membatalkan iman. Kita ni kadang duk belajar rukun, hakikat dia, tetapi kita tak belajar benda-benda yang boleh membatalkan iman kita. Kan? Macam kita katalah, nak belajar bila masuk Islam macam mana. Tetapi kita tak belajar perkara yang boleh membatalkan Islam kita. Kan? Sebab tu ada kuliah dalam Perlis mengaji ni, dalam kuliah yang hak sebelum ni dan insya-Allah dalam jadual kuliah untuk PKPB untuk siri yang kedua ni oleh Ustaz Yazlin. Dia bincang khusus tentang perkara-perkara yang membatalkan Islam dan iman seseorang. Sidang penonton dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan ulama berkaitan dengan ayat Quran dan hadis Nabi mengenai dihisab amalan, bagaimana kedudukan manusia ada berbeza dan lebih kurang antara satu sama lain. Bila himpun ke semua ayat dan hadis Nabi SAW akan jadi dua grup, dua golongan. Dua golongan. Golongan yang pertama ni sidang penonton sekalian, iaitu golongan yang disebut golongan yang akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kan sebagaimana Tuhan sebut pada ayat yang kita baca sebelum ni, orang yang terima kitab sebelah kanan dia, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab, dia akan dimuhasabah amalan dia dengan hisab yang mudah. Dengan hisab yang mudah. Allahu Akbar. Jadi tu orang kata ashabul yamin berjaya tu sebab dia dihisab dengan mudah. Orang yang dihisab dengan mudah apabila dibentangkan amalan mereka, Allah tengok semua amalan dia. Hak baik pun Allah tengok. Allah Maha mengetahui. Sebenarnya hak kita buat dekat dunia ni Tuhan dah Maha mengetahui dah pun. Bukan tahu sekarang ni. Bahkan Tuhan dah tahu dah sebelum ni.
Kan sebab tu ketika kita berada dalam kandungan mak kita dalam suatu tempoh, bagaimana dah dicatat tentang kita. Kan? Sama ada kita ni masuk golongan yang bahagia ataupun kita masuk dalam golongan yang celaka wal'ayazubillah. Jadi di sini bila Tuhan tengok amalan yang jahat yang kita lakukan dan orang lain tak tengok, Allah je Maha mengetahui. Kan? Sebab tu buat jahat ni sidang pendengar sekalian. Masing-masing kita ni nakai belaka. Manusia ni tabiat dia nakai. Macam kita kata baru ni lah. Dalam arahan kerajaan supaya tak bagi balik kampung tu, adalah lorong tikus, lorong nyamuk, pakat nak balik belaka ni. Dalam kita duk larang tu. Jadi kita kata padanlah, kita kata. Kalau kata polis dengan angkatan tentera nak pergi saman, selepas tu padanlah, kita kata. Memang ketegak sungguh, kita kata. Kerajaan tak bagi ni, kita nak putuskan rantaian. Kita hak sihat mai kawasan merah, pi balik kampung kawasan hijau. Kita merisikokan siapa? Kita merisikokan mak ayah kita. Kan? Lepas tu dah lah tu buat lagu sedih lepas tu. Kena hak sempadan, tak boleh nak keluar. Kan? Ayah bagi lemang pun anak pi ambil pakat bersedih. Allahu Akbar. Macamlah tak pernah jumpa kan. Dia jumpa tempoh sekarang ni. Sebab itulah kita kata, bila kita putuskan rantaian sekarang ni, mudah-mudahan tempoh menjadi singkat untuk kita kata kita selamat daripada COVID-19. Supaya kita boleh hidup seperti sedia kala dalam tempoh yang dekat. Kalau kita masing-masing buat perangai, tuan-tuan cuba tengok apa yang berlaku di Amerika Syarikat, apa yang berlaku di Jerman, di Itali, di Spanyol, di Turki. Dahsyat. Walaupun kita kata negara yang membangun macam kita ni, negara yang bukan standard negara maju seperti mereka, pun sakan mereka. Kan rupanya hak negara maju ni lagi hak rakyat lawan lagi teruk. Kan sekurang-kurangnya kita ni, taat kita ni bukan kita kata dari sudut kita kata tabiat kita, tetapi dari sudut yang mana kita kata taatlah ulil amri, itu adalah ibadat. Sebab tabiat melawan ni sebenarnya nakai kita ni. Kita tengok anak kecil sudahlah. Anak kecil dalam kita duk larang, cucu jangan duk naik kerusi satgi jatuh. Tengok jatuh dah kan. Kita kata ke anak kita jangan. Hak jangan itulah dia nak buat. Ini tabiat manusia. Pak yang larang anak, tok wan yang larang cucu, nenek yang larang cucu. Nenek tok ngayah tu pun ada juga hak melawan Tuhannya. Kan? Ada melawan. Tuhan kata tak bagi mengata ke orang. Tuhan kata tak bagi mengaibkan orang. Kan? Tuhan kata nak cakap sesuatu kena tabayun dulu. Jangan duk sebab. Hak itulah kita nak forward dulu. Jadi banyak benda-benda yang kadang-kadang kita ni, sidang penonton sekalian, memang tabiat kita ni tabiat yang melawan sebenarnya. Tabiat ada nakai. Cuma dalam bab dosa, bab maksiat ni, dia ada dipisahkan dua golongan sebenarnya. Ada golongan yang buat maksiat secara terang-terangan. Hak ni manusia tahu dah. Dia ni buat dosa. Kan? Ada orang buat dosa, buat senyap. Nakai juga. Dia dua nakai. Dia dua berdosa, dia dua buat maksiat. Tetapi hak satu golongan lagi buat maksiat secara senyap-senyap. Orang lain tak tahu. Tuhan Maha mengetahui. Jadi golongan yang pertama ni, bagaimana bila dibentangkan amalan mereka, Tuhan tahu dah dosa yang dia buat. Tapi orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu. Sebab kitab tu tak dibaca kepada orang lain. Untuk golongan yang pertama ni. Orang lain tidak melihatnya. Orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu. Sebab itulah buat dosa di wal'ayazubillah. Sebenarnya dari awal jangan duk buat lah. Kan jangan duk buat lah. Tapi hak terbuat dia tak boleh lah ustaz, saya duk biasa buat. Jangan duk buat. Tak boleh. Okey, buat senyap-senyap. Dosa lah tu. Kan bukan ustaz nak suruh buat. Tapi nak katanya berdosa. Tapi Tuhan Maha mengetahui. Ashabul yamin, dosa dia Tuhan sembunyikan daripada orang lain. Tuhan ampunkan kejahatan mereka. Lalu Tuhan perintahkan. Okey, boleh masuk syurga. Ini golongan yang disebut sebagai ashabul yamin. Golongan yang kanan yang terima buku catatan sebelah kanan. Kita cakap hari ini kita rasa macam mudah. Sidang pendengar sekalian. Tapi sebenarnya ini benda yang susah. Benda yang kita perlu maintain, perlu istiqamah, perlu konsisten. Sampai hari terakhir kita dicabut nyawa kita. Kita tak tahu apa yang berlaku kepada kita.
Orang yang kadang-kadang dia diuji, kadang-kadang maksudnya soleh, beriman, dia bagus. Tetapi akhir hayat dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ungkit habis kebaikan yang dia buat. Dia ungkit habis kebajikan yang dia buat. Dia ungkit habis dia sedekah. Habis amalan dia. Dan sebab tu Tuhan pesan kat kita, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, jangan kamu batalkan amalan kamu dengan kamu duk ungkit, dengan kamu duk keji orang. Kan? Sebab tu bila kita buat amalan, sidang pendengar sekalian, kadang-kadang kita teruji sebenarnya. Bila kita buat baik, kadang-kadang bila kita tengok orang kita tu, dia tu awaklah malas sangat bulan Ramadan ni, awak malas baca Quran. Kita jadi ego, kita jadi ujub dengan amalan kita. Kadang-kadang itu punca kita tak ikhlas. Itu punca kadang-kadang kita maki orang kan bila kita sedekah. Sebab tu hak benar sedekah ni benar, sebab tu Nabi sebut sedekah ni kira orang hak 7 golongan yang dapat naungan daripada Allah tu, yang mana sedekah tangan kanan tangan kiri tak tahu. Maksudnya orang lain lagi tak tahu lah. Sebab apa? Sebab bila dia sedekah dalam keadaan orang lain tengok dan dia pula tengok orang lain pula tak sedekah, dia kata ish apalah duit banyak kupik. Orang Kelantan kata kupik. Kupik ni maksudnya kedekut sungguh, bakhil sungguh. Kayak kupik, kalau kata kupik tu maksudnya kira kedekut sungguh lah, duit banyak, rumah besar. Kotlah raya ni nak bagi duit raya sikit dekat mak. Jangan harap. Kan? Setengah orang anak menantu ni, kan lah ni kan boleh bagi duit raya kot online ya. Kan? Sampai kan setengah orang ni boleh, mak boleh sebut dia tak tahulah ustaz. Saya anak menantu saya ni sejak kahwin anak sulung umur 25 tak pernah dapat duit raya. Allahu Akbar. Payah sangat kan nak bagi duit raya. Yang kadang-kadang kita boleh tukar duit ni 500, tukar 1000, buat RM5, RM5. Habis anak-anak kawan kat pejabat kita bagi. Hak mak dekat kampung, ayah kat kampung, kotlah nak bagi 50 ke 100. Kita ni kadang sebab apa? Sebab kita buat ibadat ni, tuan-tuan sekalian, kita nak tunjuk ke orang. Kan kita bersaing pula. Jadi tak pelik lah kadang-kadang musim Ramadan ni, kadang-kadang bila nak akhir Ramadan, pakat nak buat pinjaman peribadi sebab apa? Nak bangga dengan duit raya lah. Kan? Sebab itulah kadang Tuhan ajak kita ni. Tuhan kata apa? Yas'alunaka maza yunfiqun. Kan Muhammad, kamu akan ditanya, maza yunfiqun. Nak bagi kat siapa ni? Hak yang kita nak nafkahkan ni. Tuhan kata kat Nabi, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil." Tuhan sebut keutamaan. Muhammad jawab kat depa, "Ma anfaqtum min khairin," apa yang kamu nafkahkan daripada hak benda hak baik ni, hak baik bukan bagi hak tak mau dah. Kan? Ni kadang-kadang kita tengok musim banjir ni, kan pakat duk sedekah semua hak bagi hak koyak belaka dah. Hak dalam koyak, hak luar koyak, hak tak mau dah, hak tak mau pakai dah. Allahu Akbar. Bagi hak baik. Bagi hak baik, bagi hak siapa lu mula-mula? Falil walidain. Bagi kat mak ayah dulu. Mak ayah dulu. Kan? Kita duk tukar duit sampai 500, mak kita tiba-tiba dapat RM10, RM20. Padan kah? Awak 500 tu 300 tak bagi kat mak. Kan? 200 tu nak bagi korang, bagilah. Kan? Falil walidain wal aqrabin, dan adik-beradik kita. Kadang kita ni kedekut dengan adik-beradik kita. Kalau orang kita boleh belanja makan, habis duit banyak buat apa? Tapi dengan adik-beradik punya kedekut, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita ni, baru ni ustaz dah bicarakan bagaimana kita akhirat nanti, kita pergi secara keluarga. Kan? Sebab tu orang yang bila dia dapat buku catatan sebelah kanan, benda apa? Hak dia seronok tu. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan dia pi patah balik kepada ahli keluarga dia. Bila sebut ahli keluarga, siapa? Mak, ayah, anak, isteri, abang, adik, kakak, pak menakan, mak menakan. Maksudnya bila kita mati, siapa yang berhak untuk dapat harta kita? Kan? Itulah adik-beradik kita sebenarnya. Kita akan balik kepada ahli keluarga kita dalam keadaan seronok, syok, gembira apa semua ni. Tiba-tiba dunia ni kadang-kadang kita ni terbalik. Kan? Saya sebut ni sebab apa? Sebab kita tengok tabiat kadang-kadang kawan kita, kadang dia pemurah. Kadang-kadang pemurah tu pemurah dengan orang.
Tetapi bila kita tengok ke kampung dia, kita tengok mak ayah dia, kan kadang setengah orang berbangga dengan rumah ada 2 biji, kereta apa semua. Mak ayah tak mampu nak pergi haji. Apa salahnya kita keluarkan duit kita daripada kita bermewah-mewah? Kan? Setengah tu bangga pula cerita, anak 3 orang, rumah ada 100 biji. Allahu Akbar. Nak bagi adik-beradik pun susah. Kan? Allah. Inilah benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi golongan yang pertama ni, bila dihisap, dah dihisap dengan mudah golongan yang kanan ni, bila dibentang amalan, ada kejahatan, Tuhan sembunyikan. Tak ada siapa tahu. Lalu Allah ampunkan semua kejahatan dia. Allah ampunkan segala kesilapan dia. Lalu diperintahkan dia untuk dia masuk ke dalam syurga. Sidang penonton dirahmati Allah sekalian. Golongan yang kedua. Golongan yang kedua ni macam mana ni? Golongan yang mereka dihisap dengan teliti. Allah detailkan. Kan? Jadi bila Allah detailkan, disoal satu persatu, diminta hujah dan alasan. Dulu awak buat macam ni, awak dulu tak tahu ke kata benda ni dosa? Beza tu. Orang buat sesuatu kesalahan dengan dia jahil, dengan dia tahu, beza. Orang yang jahil ni, dia boleh jawab lagi. Mungkin dia jahil tu sebab, Tuhan saya tak tahu lah kata hukum ni, kata berdosa. Mungkin kesalahan dia, awak hang tak mengaji. Itu satu kesalahan. Tetapi orang hak tahu ni, kan, awak hang buat, hang tak tahu. Tahu dah, awak buat. Degil lah, tegak lah. Allahu Akbar. Beza. Kan, beza. Kalau kata di sudut mahkamah dunia pun, buat secara jahil dengan buat dengan tahu dah. Kan, sebab tu dia ada qatlul amdi, qatlul jahli, qatlul shibhil amd. Ada 3 jenis pembunuhan. Kan? Yang pertama memang bunuh secara sengaja. Hak satu lagi qatlul jahli ataupun qatlul maksudnya bi ghairil amd, bunuh tanpa sengaja dengan kejahilan. Dia nak tembak burung, tak tahu rupanya masa dia tembak tu ada ni jenis cerita dululah. Ada orang hak jenis dulu ni kadang dia naik atas pokok, sungai kat bawah, dia berak atas dahan tu. Kan? Jadi orang hak tembak ni tembak burung kat atas, kena burung lain. Kan? Kena burung lain. Jatuh mati dia. Orang hak ditembak tu. Jadi orang yang penembak ni telah melakukan kesalahan. Salahlah sebab bunuh orang. Cuma kategori bunuh dia. Bunuh tanpa ditahu. Kan? Dan satu lagi jenis bunuh ni, bunuh hak yang nak kata sengaja, nampak macam nak sengaja. Nak kata tak sengaja pun berat hak tak sengaja. Sebab apa? Sebab duk berlawan tu duk berlatih. Macam berlatih silat tetapi guna kerih. Lawan punya lawan tertikam. Dan kita pula tengok, mereka ni macam ada benda bergaduh baru ni. Kan? Jadi benda ni akan dibicarakan. Tentulah akhirat, sidang penonton sekalian, lebih detail Tuhan akan cek. Walaupun Tuhan maha mengetahui. Sebab apa? Sebab Tuhan nak orang yang betul-betul bersalah, yang nak dimasuk dalam syurga ni, puas hati. Seolah-olah macam dia kata, tak apa Tuhan, memang saya ni patut kena masuk neraka sebab teruk sangat. Wala'iyyazubillah. Wala'iyyazubillah. Jadi orang yang macam ni, Tuhan minta hujah, Tuhan minta alasan, Tuhan tak terima. Sebab apa? Tak payah mengarut lah. Kan? Apa dia? Dalam surah Yasin Tuhan sebut, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi Tuhan kata al-yawma, hari ni kami tutup mulut mereka. Kita ni kalau cakap guna mulut kita ni kadang tak bercakap menipu dah. Kan tak bercakap menipu dah. Kan mata kita tengok kata tempat nampak sangat dah. Kita kata awak buat macam ni, kita tanya anak kita. Anak kita nak jawab tu, nampak mata tu menipu dah. Kan mulut tak jawab lagi. Kan? Jadi pada hari akhirat tu tukallimuna aydihim, yang cakap pada hari tu tangan-tangan depa, kaki depa atas apa yang telah mereka lakukan masa hidup dekat dunia dulu. Jadi sidang penonton dirahmati Allah sekalian. Jadi golongan yang kedua ni Tuhan tak terima, maka binasalah mereka, bukan setakat tu. Kan? Binasa mereka tu berserta dengan orang hak binasa sekali dengan mereka. Sekolah pukul sekali semua tu. Dan Allah panggil malaikat. Ni antara benda yang
Tuhan nak memalukan. Kan Tuhan nak memalukan orang yang buat jahat ni. Dunia dulu boleh senyap sangat, tak ada siapa tahu. Kan? Golongan hak kiri ni, Tuhan panggil malaikat supaya sebut amalan mereka dekat kalangan manusia yang lain. Rupanya orang kata, amboi dulu tak padan pakai jubah cantik sangat. Kan? Dulu tak padan, kepiah sentiasa. Dulu tak padan dengan serban punya besar, sujud pun tak lepas dari tu. Kan? Dulu tak padan pakai jubah labuh habis tiap ayam kaut sekali. Kan? Jadi keluarlah pada masa tu wal'ayazubillah. Kita masuk kategori mana? Kita boleh bersukalah sekarang ni kita masuk kategori mana? Tetapi wallahu alam keadaan pada ketika tu. Sebab tu dah bercakap tentang al-iman, bercakap tentang akidah, bercakap tentang akhirat. Hari yang kita akan tempuh. Sebagaimana awal Ramadan, kita puasa hari utama, kita dah kata, bila lah nak raya rasa lama, sungguhlah tahun ni puasa sebab apa? Tak boleh nak pergi masjid, nak buka puasa kat masjid, nak sembahyang tarawih kat masjid. Kita duk rasa meriah macam tu. Kan? Bila hari-hari puasa tu, cuma setengah orang hak puasa PKP ni dia rasa cepat sebab apa? Bangun subuh, sembahyang subuh, lepas tu tidur. Bangun zuhur, lepas zuhur tidur. Tidur semacam sebab tak ada kerja. Kan tak ada kerja. Setengah orang dia rasa lama, dia rasa Allahu Akbar bila masuk 10 hari Ramadan, rindunya dengan i'tikaf di masjid, rindunya dengan program dekat Masjid Alwi, dekat Masjid Tuanku Set Putra, dengan Masjid Negeri. Kan setengah orang dia rindu dengan program. Maksudnya keterikatan jantung hati dia dengan masjid. Semua terasa sebenarnya. Kan? Sampaikan untuk musim PKP 2 bulan dah kita ni, tuan-tuan sekalian, kita rasa, seronok nak jadi pegawai masjid. Kan? Baru kita rasa, seronok jadi jawatankuasa masjid. Dulu kita punya tak mau. Kan? Kita kata, setakat jadi pegawai masjid, sangat gaji 2-300 tak padan dengan kerja. Kan? Kita tengok bagaimana nikmat orang jaga masjid. Musim PKP ni lah kita tengok bagaimana mereka dipilih oleh Allah tengok duduk masjid. Sebagaimana kita kalau kita pergi Masjidil Haram, Masjid Nabi, kita tengok tukang cuci kawan-kawan kita hak dari Pakistan, dari India, dari Bangladesh, dari Indonesia, dan sebagainya, dari Filipina. Kan? Kita tengok, nampak macam selekeh yang pakai mereka. Tetapi dikala orang tak boleh pergi umrah, dikala orang tak boleh masuk dalam Masjidil Haram, mereka duduk boleh semayang. Boleh dapat pahala 100,000, boleh dapat pahala 1,000 di Masjid Nabi. Allahu Akbar. Kita nampak kadang-kadang dekat dunia pun kadang Tuhan pilih siapa-siapa yang Tuhan nak pilih. Kan? Jadi saya nampak penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi, bila Tuhan arahkan malaikat supaya menyebut amalan jahat mereka, jadi semua pakat tahu belaka. Kan? Semua pakat tahu belaka. Lalu terbongkarlah semua rahsia, semua amalan jahat mereka di hadapan khalayak ramai. Wala'ayazubillah. Di dunia ni, kita kata macam di Arab Saudi, hukuman potong tangan, hukuman pancung, maksudnya kesalahan-kesalahan jenayah yang besar ni. Kan? Maksudnya potong tangan sebab mencuri, ada saksi. Kan? Kesalahan bunuh orang, ada saksi. Kan? Jadi kena hukum bunuh. Jadi hukum bunuh tu depan ramai orang. Supaya orang yang macam ni, yang kena potong kepala ni sebab apa? Sebab sebelum ni dia potong kepala orang. Kan? Sebab apa dia kena potong tangan? Sebab sebelum ni dia mencuri. Jadi dia kena hukum tu. Jadi orang yang pergi tengok tu tengok, Allahu Akbar. Nampak macam baik dah rupanya. Kan? Dia pergi curi-curi SIM card kat kedai kan. Kan kata, tapi dah curi SIM card tu memang harga banyak sangat. Ada saksi pula. Walaupun SIM card kita kata, Allah, apa sangat. Kan, lepas tu curi apa tu? Top up je. Allah aku curi top up pun kena potong tangan. Sebab apa? Ada nilai dia. Berapa kadar nisab dia? Berapa kadar minima yang dicuri tu kena potong tangan? Di dunia pun malu. Sampai pergi mana pun orang tengok, dia tu tangan tak ada, ni curi lah ni. Dunia pun kita kata dah diaibkan macam tu. Apatah lagi akhirat yang kita tak boleh nak patah balik ke dunia dah. Orang putus tangan tu, mungkin dia ada ruang lagi untuk dia bertaubat. Sebab apa hari-hari duk tengok putus tangan, dia tengok tangan tak ada ni. Kan? Mungkin selepas tu dia bertaubat kepada Allah. Mungkin hari mati dia dalam keadaan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada ruang untuk Allah ampunkan dosa dia.
Ni hak kita bercakap ni akhirat yang tidak ada ruang untuk kita balik. Untuk kita patah balik, kita tak ada ruang dah. Cuma sekarang inilah ruang hak kita masih hidup sekarang ni. Alhamdulillah. Dalam suasana perintah kawalan pergerakan bersyarat ni, terhad pergerakan kita sebenarnya, kita yang terhad pergerakan inilah banyak perkara yang berkaitan dengan ibadat yang boleh kita buat. Kan? Sebab itulah kita di Jabatan Agama Islam, kan, dengan kita kata bantuan utama daripada MAIMS dan kerajaan negeri lah. Alhamdulillah kejayaan kita melaksanakan perlis mengaji, tuition online, ada tadarus dalam tu, kita kata dalam perlis mengaji, ada kuliah-kuliah. Ini semua untuk peringatan kita. Kan? Saya kadang-kadang saya terkilan jugalah bila usaha kerajaan negeri dengan JAIB, dengan Jabatan Pelajaran, bila kita adakan tuition online untuk anak-anak kita mula 9 pagi, 10 pagi, 9 pagi, sampai 12 pagi. Sebelum ni sidang penonton sekalian, banyak orang yang tengok sebenarnya. Tetapi bila dah Kementerian Pendidikan umumkan semua peperiksaan ditangguh, PSA ditangguh, tak ada tahun ni, hak ada pun SPM yang PT3 tak ada, menyebabkan daripada orang yang tengok sampai 500-600, ada sampai 800 orang, tiba-tiba bertukar jadi 30 orang, 40 orang. Jadi tuan-tuan sekalian, kitalah yang mendidik anak kita. Dah lah nak suruh tidur lepas subuh, pukul 8.30 pagi suruh bangun lah. Kan? Norma baru ni bukan norma untuk kita tidur sebenarnya. Kan? Norma baru ni, kan, seolah-olah kita nak bentuk anak-anak kita dalam tempoh ni kawalan oleh mak ayah lah. Kalau mak ayah sibuk dengan kerja, paksa wajibkan anak-anak tuition online yang 4 subjek ni, ambil subjek yang bidang dia. Kan? Ini tujuan kita. Tak gunalah kita habis duit untuk kita kata anjur program ni. Bukan anjur saja-saja, tuan-tuan sekalian. Tetapi kita nak, walaupun kita tak nafikan ada yang tengok bukan secara live, sebab kita tengok view pun tak kurang juga. Tetapi sebenarnya, kalau boleh, kita kena paksa lah. Kan? Sebab ni dah 2 bulan, 3 bulan dah anak kita tak mengaji. Tetapi, hak program kita buat, termasuklah tuan-tuan sekali bila kita ada dekat pejabat. Kan? Pukul 7 kita ada kuliah, pukul 8 satgi tadaru, pukul 9 tuition. Kan? Satgi tengah hari pukul 2. Pukul 2.30 lagi kita ada interaktif. Siapa yang baca Quran, nak baca depan ustaz, ustaz kenal. Makcik ni, kan, baca pun tak betul, sin pun sebut sa. Kan? Ni kita guna interaksi secara talian. Tak tunjuk muka ustaz je. Kan? Peluang untuk kita perbetulkan bacaan kita. Kan? Lepas tu kita ada tadarus slot petang ni. Sehari 2 juzuk, sebulan ni, 14 hari ni, khatam 30 juzuk. Siapa lagi nak ambil manfaat kecuali kita yang ambil manfaat, kan? Ini peluang kita sebenarnya. Kadang kita tak ada nak baca, kita dengar baca Al-Quran. Allahu Akbar. Masih masuk dalam sunnah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila diperdengarkan Al-Quran kepada kamu, hendaklah kamu dengar, hendaklah kamu diam. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar baca Quran pun dapat rahmat, apatah lagi kita baca sekali. Dan Allahu Akbar. Sidang penonton rahmat Allah sekalian. Dan saya nak tangguh perjumpaan kita pada kuliah yang pertama pada pagi ini. Dan kita akan teruskan sepanjang 2 minggu ni. Kita ada kuliah subuh. Dan malam-malam pun kita ada mungkin anak-anak kita yang tadika, yang darjah 1, 2, 3 yang nak memperkemaskan Iqra'. Kita ada pukul 8 malam. Pukul 8 malam dan pukul 9 malam kita ada kuliah InsyaAllah. Jadi kita boleh manfaatkan masa kita. Jadi Ustaz nak tangguh perbincangan kita pada pagi ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Tuhan kata, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, maksudnya habbah ni maksud biji yang kecil ni. Kan? Khardal maksudnya biji sawi untuk kita tanam, dia akan naik jadi pokok. Ni pokok jenis biji sawi lah, kita kata hak kecil ni. Ataina biha, kami akan datangkan pahala tu. Walaupun kecil, Tuhan akan bawa. Jadi kecil ni, sedang pendengar sekalian,
Dengan kebaikan, kita kata, kalau kata bab infak, kebaikan dia kita kata dalam duit yang banyak, hak paling kecil seduit. Kan? Seduit tu mungkin kita kata zaman GST dulu, kita kata banyaklah hak seduit ni. Tiba-tiba kita tersilap masuk dalam tabung masjid, ada duit kita duit ingatkan serupang. Sebab seduit kan lebih kurang serupang je. Seduit itu ada penilaian di sisi Allah. Wa kafa bina hasibin. Dan Tuhan kata, cukuplah kami menjadi orang yang membuat perhitungan untuk nak hisap amalan kita. Dan yang terakhirnya, dalam hadis pada riwayat Tirmizi, Nabi kata, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala fi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Ni yang terakhir. Ni akhir sungguh ni. Kan? Ni akhir sungguh. Sekejap lagi kita boleh rehat. Pukul 8 sekejap lagi, tadarus pula. Okey. La ta'zulu qadama 'abdin. Tuhan kata, Nabi sebut, belum sempat dua kaki seorang hamba bergerak waktu bangkit pada hari kiamat, sehingga dia ditanya 4 perkara ni. Maksudnya bila dibangun kepada mahsyar, daripada mahsyar nak bawa pergi menghadap Tuhan untuk dibicarakan, sebelum bergerak daripada mahsyar tu, 4 perkara ni akan ditanya. Yang pertama pada dia, tuan-tuan sekalian, mengenai umur dia. Umur kita. Kadang-kadang kita ni umur sampai 80-90 dah. Cucu duduk menyanyi seronok. Happy birthday to you. Kan? Jadi, pakat seronok lah. Tu tak kira dengar lagu Didi and Friend lagi tu. Kan? Kira berapa umur apa semua tu. Kan? Jadi, nak cerita di sini, umur kita, sidang penonton sekalian, di mana kita habiskan? Dulu umur kita 15 baru nak balik. Umur kita 20, kita tak mungkin lah baru 5 tahun balik. Umur kita 25, kita mula kahwin dah. Dah mula ada anak dah. Sebelum ni kesalahan seorang, buat maksiat seorang. Ni dengan pasangan pula. Lepas tu dengan anak-anak dah. Dulu buat maksiat tak ada siapa tahu. Lah ni anak-anak pun tengok kita buat maksiat. Umur 60 dah dapat cucu dah. Cucu pun tengok kita buat maksiat. Allahu Akbar. Kan? Tetapi bayangkan orang yang manfaatkan kebaikan dia. Kan? Dikala dia duduk seorang-seorang dulu dengan ilmu agama yang dia ada, bila ada pasangan dia ajak pasangan dia tentang agama, dapat anak pula, ajak anak pula untuk belajar agama, anak pula jadi pendakwah macam dia. Kat umur 60, anak-anak dia hidup dengan jadi pendakwah, kenal agama, beramal dengan agama, dapat cucu pula. Allahu Akbar, manfaat dia. Dikala 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun dia duduk dalam kubur, dia duduk dapat hasil daripada apa yang ditanam dulu. Kan? Orang Arab kata apa? Man zara'a hasada. Siapa yang tanam, dia akan dapat hasilnya. Yang kedua, mengenai ilmunya, bagaimana dia buat dengan ilmu dia. Jadi ilmu kita manfaatkan oleh ilmu kita. Bukan ilmu kita guna untuk kejahatan. Sebab tu nak belajar ilmu ni, ilmu dunia, ilmu akhirat, utamakan akhirat. Tetapi sebenarnya, hak dunia ni sebenarnya boleh bawa ke akhirat. Geografi yang kita duk rasa macam ilmu sekular, sejarah yang kita rasa ilmu sekular, sains yang kita rasa ilmu sekular, sebenarnya tak. Semua ilmu agama. Geografi, kalau kita tak belajar, kita nak tahu macam mana arah kiblat. Arah matahari naik, matahari terbenam belah mana. Kan? Masuk tengah hari, yang kita kata gelincir matahari tu kira macam mana. Semua ilmu geografi. Kan? Belajar juga ilmu falak apa semua. Yang ketiga, mengenai hartanya. Kat mana dia dapat? Kat mana dia belanjakan? Harta kita. Mana kita dapat? Mana sumber dia? Kita dapat daripada sumber yang kita klaim tersalah ke? Kita dapat daripada sumber yang kita kerja kita tak buat, kita nak curi tulang apa semua, dapat hasil syubhat. Kan? Itu tak kira lagi. Kerja tak buat, klaim tak padan. Kan? Jadi, kat mana kita belanjakan? Belanjakan untuk yang halal ke untuk benda haram? Dan yang terakhir, mengenai jasad kita, tubuh badan kita. Bagaimana kita membinasakan tubuh kita? Kan? Ramai dalam tempoh PKPB ni, ada yang terlibat dengan dada. Sebab apa? Sebab bila dia tak ada kerja apa semua, dia mula cari sesuatu. Last sekali dia merosakkan badan dia. Orang yang kadang-kadang merokok, merosakkan badan dia. Ni benar-benar yang orang berdosa dengan Tuhan. Tuhan cipta untuk dia jaga elok-elok, tetapi dia merosakkan jasad dia. Jadi, tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, dan bab ini belum tamat lagi, dan insya-Allah
kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan Allah merahmati kita di bulan Syawal. Mudah-mudahan hasil yang kita tanam dalam bulan Ramadan, hasilnya adalah bulan Syawal yang kita dapat, dan kita kekalkan apa yang kita lakukan sepanjang Ramadan, dan itulah baru disebut sebagai Madrasah Ramadan. Sekarang ni kita berada di luar sekolah, ini peluang untuk kita melakukan apa yang kita lakukan sebulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, dan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk kita istiqamah, dan itulah yang sebaiknya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.